Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung lagi hari ini mata pelajaran atau Manhaj Ulum Islamiyah dalam bahagian usul fiqh ya. Tajuk 1 bahagian usul fiqh Ad-Darsul Awal ilmu usul fiqh. Ini muqaddimah kepada ilmu usul fiqh. Okay, baik. Untuk tajuk ni, dalam tajuk ni hampa akan belajar 5 benda. 5 benda. Yang pertama zikru ta'rif ilmu usul fiqh, mengetahui dan mengingati dan menyebut pengertian makna ilmu usul fiqh. Okay. Yang kedua bayan maudhu' ilmu usul fiqh, menerangkan perbincangan-perbincangan dalam ilmu usul fiqh. Apa yang kita nak bincangkan dalam usul fiqh ni. Yang kedua bayan nasya'ah ilmu usul fiqh fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atba'it tabi'in. Menerangkan kemunculan ataupun perkembangan ilmu usul fiqh ni pada zaman Rasul sehingga zaman tabi'in. So dia ada 4 zaman semua. Zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Jadi kita akan bincangkan tiap-tiap zaman tu apa yang berlaku berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Yang keempat, bayan wadi' ilmu usul fiqh wa muallafatihi. Menerangkan pengasas ilmu usul fiqh serta penulisannya, kitab yang dia tulis. Yang terakhir kita akan belajar tawdihu ahammiyah dirasah ilmu usul fiqh fi hayati yaumiyah. Menerangkan, menjelaskan kepentingan belajar ilmu usul fiqh ni pada kehidupan seharian kita. Jadi insya-Allah hari ni kita akan ambil 2 ni sahaja. Kita akan tengok apakah makna ilmu usul fiqh, kemudian kita akan tengok juga apa yang nak dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Okey. Ta'rifu ilmu usul fiqh lughatan, dari segi bahasa usul. Okey, usul makna dia jam'u aslin ay ma yubna alaihi ghairuhu. Jamak kepada perkataan asal. Okey. Asal adalah mufrad dia, jamak dia adalah usul. Usul maksudnya banyak asal. Ay ma yubna alaihi ghairuhu, iaitu apa yang dimaksudkan dengan asal ialah ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibina ke atas dia sesuatu yang lain. Maksudnya satu benda ni, atas dia ni ada dibina benda-benda lain. Dia menjadi asas. Usul ni asas lah, asas kepada sesuatu benda. Adapun fiqhu pula al-fahmu. Fiqh ni adalah fahmu. Sebab tu kita panggil tafaqquh fid din, kelas tafaqquh fid din. Maknanya kelas untuk kita faham agama, kelas tafaqquh fid din. Okey, yang ni dari segi bahasa dia terangkan 2 perkataan, usul ni apa, fiqh ni apa. Dari segi istilahan pula, majmu'ah al-qawa'idi al-'ammati allati tastakhdimu fi istinbatil ahkami asy-syar'iyyati al-far'iyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Okey, dari segi istilah dia kata usul fiqh ni adalah majmu'ah qawa'id 'am. Okey, satu pengumpulan kaedah-kaedah, satu kumpulan kaedah-kaedah. So usul fiqh ni adalah kumpulan satu kaedah yang sudah dikumpulkan oleh ulama al-ammah, kaedah-kaedah umum. Bila sebut umum maka dalam umum tu ada yang khas. Allati tastakhdimu fi istinbatil ahkam, yang mana dia kata kaedah-kaedah ni tastakhdimu fi istinbatil ahkam, digunakan untuk mengeluarkan hukum apa? Hukum syara' al-far'i yang bersifat furu', min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang tafsil. Dalil-dalil yang tafsil. Okey, tu makna usul fiqh. Jadi kalau orang tanya usul fiqh ni apa? Usul fiqh ni adalah satu kaedah yang ulama cipta, ulama buat satu kaedah yang mana kaedah tu digunakan untuk mengeluarkan hukum syarak daripada dalil Quran dan Sunnah. So
Quran dan Sunnah, kita nak keluarkan hukum direct, tak boleh. Jadi ulama ni cipta kaedah macam mana, contohnya kalau ayat tu ada larangan, ada la depan, ayat Quran tu ada la depan, macam mana kaedah nak kita nak keluarkan hukum? Adakah hukum dia tu haram? Adakah hukum dia makruh? Jadi semua tu ulama sudah buat kaedah dia. Para mujtahid ni, khususnya Imam Syafi'i kita ni, sudah bina satu kaedah untuk keluarkan hukum. Jadi kita nak akan belajar macam mana, apa yang kaedah-kaedah tu, apa yang ada dalam kaedah-kaedah tu. Okey, seterusnya ni penerangan kepada takrif tadi. Dia terangkan apa yang dimaksudkan fawaid, kemudian apa yang dimaksudkan istinbatul ahkam, dan apa yang dimaksudkan adillah tafsiliyah wa adillah juz'iyah. Okey. Okey, contohnya okey, dia bagi satu contoh macam mana cara ulama keluarkan hukum berdasarkan dalil. Okey, dia bagi ni adalah dalil tafsil. Dalil tafsil ni, jadi ulama sudah keluarkan hukum berdasarkan Al-Quran tu. Ulama apa mujtahid kata hadza dalilun tafsiliyun yustafadu minhu hukmun syar'iyyun far'iyyun wa huwa wujubus salati wa wujubu ita'iz zakati. Dalil ayat Quran di atas yustafadu memberi memberi kita faham minhu daripadanya hukum syar'i, satu hukum syarak yang bersifat furu', wa huwa wujub solat, iaitu hukum dia adalah wajibnya solat, wa wujubu ita'uz zakat, dan wajib menunaikan zakat. Jadi ada kaedah dia macam mana ulama kata ni adalah wajib. Sebab apabila ayat surahan boleh jadi tu wajib, boleh jadi tu sunat, ataupun boleh jadi juga harus. Okey, Nabilah, item pertama kita nak belajar hari ini iaitu ta'rif ilmu usul fiqh. Yang kedua, maudhu' perbincangan. Apa yang kita nak bincangkan dalam ilmu usul fiqh? Benda yang kita nak bincangkan dalam ilmu usul fiqh ni ada tiga. Okey, awalan, thaniyan, thalithan. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, al-adillatu min haisu dilalatiha 'ala al-hukmi. Kita nak bincang tentang dalil. Kita nak bincang tentang dalil. Sebut dalil saja umum sangat. Jadi apa yang kita nak bincangkan tentang dalil tu? Min haisu dilalataha 'ala al-hukmi. Dari segi pendalilannya ke atas hukum. Kita nak bincangkan dalil Al-Quran dan hadis tu dari segi macam mana kita nak buat dia jadi satu dalil ke atas sesuatu hukum. Okey. Okey, ni dia kata alif ni yanzuru al-usuli fi kayfiyah hadhihi al-adillah wa ahwaliha min haythu kaunha adillatun yuhtajju biha wa yaj'alaha ala maratib mukhtalifatin. Yang pertama dia kata yanzuru al-usuli, para ahli usul ahli usul fiqh melihat pada kaifiat cara-cara hazihil adillah, dalil-dalil ini, wa ahwaliha, dan keadaan-keadaannya, min haisu kauniha, dari segi keadaannya, keadaan dalil tersebut, yuhtajju biha, adakah boleh dibuat hujah. Contohnya ada seorang bagi satu hadis. Jadi ahli usul fiqh ni dia akan bincangkan hadis yang dibawa tu boleh digunakan sebagai hujah ataupun tidak. Kalau tak boleh digunakan sebagai hujah, apa yang boleh dibuat dengan hadis tu? Contohnya lah. Jadi kita bincang tentang suatu dalil tu boleh dibuat hujah ke tak? Yang pertama. Yang kedua, ya bahsu anil qawaid kulliyah wa taqriruha bi adillah syar'iyyah kal asli fil amri al-wujub wal asli fil nahyi at-tahrim. Dalam perbincangan dalil ini juga para ahli usul membincangkan tentang kaedah kulli. Kaedah kulli ni satu kaedah yang umum, satu kaedah yang besar, yang mana satu bawah pada kaedah tu pecah pula beberapa kaedah yang kecil.
Dia bagi contoh, kal asli fil amri lil wujub wal asli fil nahyi at-tahrim. Ini contoh pada kawaid kulliyah ni. Asal pada sesuatu suruhan yang bersifat wajib, asal kepada satu suruhan menunjukkan wajib. Contohnya dalam Quran tu, kalau ada uslub al-amru, ada fi'lul amru, sirah al-amru, maka ayat tu bersifat wajib. Ini kaedah yang kulli. Wal aslu fin nahyu at-tahrim, dan asal kepada tegahan larangan adalah haram. Maksudnya kalau ikut ini dalam Quran tu, kalau ada nahi, ada nahi, la apa? Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. La tanharhuma. Ada la situ. Kalau ikut kaedah kulli ni haram. Tapi ada juga beberapa perkara, beberapa keadaan, beberapa ayat yang mana walaupun dia adalah dia ada nahi, ada uslub nahi, tapi dia bukan bermaksud haram. Ada juga yang terkecuali. Tapi asal al-nahi, larangan, adalah haram. Buat perkara yang dilarang itu adalah haram. Okey. Jimda tu boleh baca sendiri. Yang kedua, perkara yang kedua kita nak bincangkan dalam ilmu usul fiqh ni adalah kaifiyah istifadah minal adillah. Cara-cara kita nak buat cara-cara kita nak keluarkan hukum daripada dalil lah. Bagaimana kita dah ada dalil, kita tahu dah dalil itu boleh digunakan sebagai hujah. Macam mana pula kita nak keluarkan hukum berdasarkan dalil tersebut? Okey, yadrusu ahkamu alfaz wa dilalataha min umum wa khusus. Dalam ni juga kita akan belajar hukum-hukum tentang lafaz. Hukum-hukum tentang lafaz wa dilalataha, dan petunjuk-petunjuknya, apa yang dimaksudkan dengan lafaz tu. Min umum wa khusus, dari segi umum dan khusus. Contoh umum apa? Semua pelajar. Semua pelajar, kalau sebut semua pelajar maksudnya umum. Kalau khusus, pelajar tingkatan 5. Okey, itu khusus. Jadi dalam Quran dan hadis pun ada benda-benda, ada yang disebut secara umum, ada yang disebut secara khusus. Wa itlaqut taqyid, wa itlaqu wat taqyid. Wa itlaq ni dia nak dekat sama dengan umum. Wa itlaq ni maksud dia umum lah, dia sebut secara terbuka. Dalam Quran tu disebut secara terbuka, umum. Wa taqyid ni maksudnya ada syarat. Contohnya semua pelajar tu kita kata itlaqu li jami'it tullab. Itlaqu li jami'it tullab, semua pelajar. Tapi kalau kita sebut lagi semua pelajar kecuali pelajar perempuan, di situ ada taqyid dah. Dia ada terikat dah. Ada terikat tu, beza itlaq dengan taqyid. Wa mantuq wa mafhum. Mantuq dan mafhum ni sama dengan dalam kita belajar dalam bahasa Melayu ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada apa tu, hak tersirat. Tersirat dengan tersurat tu. Kalau tersurat tu adalah mantuq, yang kita nampak jelas. Yang tersirat adalah mafhum. Mantuq tu memang contohnya Allah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Bukan itu. Apa dah ayat dia? Jangan berkata kepada ibu bapa kamu. La taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jadi berdasarkan ayat tu, maksud ayat tu, jangan berkata walaupun saja kepada ibu kamu. Di situ mantuk dia, yang tersurat dia adalah jangan bercakap kasar kepada ibu bapa. Tapi ada di sebalik ayat tu, yang tersiratnya, dah kalau bercakap kasar pun Allah larang, apatah lagi kalau kita memukul ibu kita. Dalam ayat tu Allah tak kata jangan pukul mak ayah, tapi Allah kata jangan bercakap kasar. Tapi ada di sebalik ayat tu kita faham, kalau bercakap kasar pun Allah larang, apatah lagi memukul, menyakiti mak ayah dengan tangan. Itu adalah mafhum. Wa zahir wa mujmal. Zahir ni yang sudah jelas. Mujmal ni kurang jelas. Tak jelas mujmal.
wa ghairu zalik, dan selain pada itu. Jadi semua ni kita akan bincangkan dalam usul fiqh. Yadrusun nasikh wal mansukh. Ba ni kita akan belajar nasikh dan mansukh. Nasikh yang menasahkan dan yang dimansukhkan. Jadi dalam dalil ayat Quran dan hadis ni dia ada ayat yang sudah dimansukhkan. Mansukhkan maksud dia ayat, mungkin ayat tu ada tapi hukum dia sudah tidak digunakan. Contohnya masalah kiblat. Kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis. Dalam Quran kata, dalam hadis kata kiblat dia adalah Baitul Maqdis. Kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis. Kemudian ayat tu sudah dibatalkan dengan ayat yang baru, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat Quran tu membatalkan ataupun memansuhkan ayat yang lama. Jadi dalam ni juga kita akan belajar. Dan yang terakhir, yang zuru fi halatu ta'arud al-adillah wa tarjihuha. Kita akan melihat keadaan-keadaan ta'arud adillah, percanggahan antara dalil. Wa tarjihuha, dan kita nak mentarjihkan, kita nak letakkan yang mana satu yang lebih kuat, yang lebih tepat. Kataqdimun nasun ala zahir, seperti mendahulukan nas ke atas zahir, mutawatir ke atas ahad. Wa humilal mutlaq ala al-muqayyad wal 'am ala khas wa ghairu zalik. Ada dua dalil, dan dua dalil ni bercanggah antara satu sama lain. Jadi yang mana kita nak guna? Kita akan belajar dalam ilmu usul fiqh ni. Okey. Ini yang kedua. Yang terakhir sekali, halul mustafid. Apa yang dimaksudkan halul mustafid? Al-mustafid di sini maksudnya mujtahid dan muqallid. Okey. Mujtahid ni siapa? Mujtahid ni adalah alladhi ijtahada nafsihi fi ahkam. Allahumma salli ala sayyidina. Mujtahid ikut ta'rif dia wa man qama bi amaliyati istinbatul ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsilah. Orang yang mana mengeluarkan hukum syarak daripada dalil Quran. Contohnya Imam Syafi'i, imam empat mazhab tu adalah contoh pada mujtahid. Mereka mengeluarkan hukum berdasarkan ayat Quran. Adapun kita ni mujtahid ke? Bukan. Kita ni hanya sebagai muqallid yang keluar ni. Muqallid ni maksud dia yang mengikut pendapat mujtahid itu tanpa mengetahui hukum, tanpa mengetahui dalil. Kita ikut je. Imam Syafi'i kata haram, haramlah kita pun. Itu istilah kepada muqallid. Jadi kita akan belajar ni tentang apa yang berkaitan dengan mujtahid, apa yang berkaitan dengan muqallid. Ma'rifatu ahwal mujtahid wa syurutihi. Kita akan mengetahui, kita akan belajar keadaan seorang mujtahid wa syurutihi, dan syarat-syarat nak menjadi seorang mujtahid. Yang kedua, ma'rifatu ahwal muqallid. Kita akan belajar juga tentang keadaan seorang yang muqallid wa ahkamihi, dan hukum-hukum berkenaan dengan muqallid. Jadi hukum muqallid ni, kita mengikut mujtahid ni adalah wajib. Tak kira kita orang alim ataupun kita ni orang awam. Kita wajib mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Kita dah ambil dua poin hari ni, dua item, iaitu ta'rif ilmu usul fiqh adalah kumpulan-kumpulan kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum. Dan kita belajar tiga benda yang nak dibincangkan dalam usul fiqh ni. Yang pertama, al-adillah, kita nak bincang tentang dalil min haisu dilalataha 'ala al-hukmi. Yang kedua, kita nak belajar juga kaifiyah. Kita nak belajar cara ulama keluarkan hukum daripada dalil. Dan yang terakhir, kita nak belajar juga dalam ilmu usul fiqh ni tentang mujtahid dan muqallid. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.